Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Adami Rusli and my metric number is 01DDT 19F1207. Saya dari kelas DDT S3A dan hari ini saya akan menerangkan tentang report saya yang bertajuk Hacking Methodology. Okey, pertama sekali ialah saya sediakan di sini saya akan terangkan tentang makna untuk setiap hacking methodology, tools yang digunakan dan cara-cara untuk gunakan tool tersebut. Okey, di sini ialah introduction. Introduction ini ialah mengenai ABC Company yang telah meng-hire seorang ethical hacker itu saya dan saya ditugaskan untuk menerangkan apakah serangan yang boleh dilakukan atau ancaman yang dilakukan oleh hacker kepada company ABC Company tersebut. Okey, kita akan pergi kepada hacking metodologi yang pertama iaitu reconnaissance. Reconnaissance, apakah dimaksudkan dengan reconnaissance? Reconnaissance adalah sebuah fasa di mana seorang hacker mencari ataupun mengcollect maklumat daripada target mereka ataupun daripada company yang mereka target lah. Reconnaissance juga dikenali sebagai footprinting. Apa yang maklumat yang akan dicari oleh seorang hacker dengan menggunakan proses reconnaissance ialah gathering initial information, determine the network range dan juga discover open port dan juga access point. Open port ni untuk memudahkan hacker masuk. Lepas tu kita akan pergi footprinting. Footprinting terbagi kepada dua iaitu pasif dan juga aktif. Aktif dan juga pasif. Aktif ialah di mana hacker mencari information secara terus kepada mangsa dengan menggunakan tools seperti Nmap. Manakala pasif pula ialah tidak menggunakan tools tapi mereka menggunakan public website ataupun social media. Antara maklumat yang mereka cari dengan menggunakan footprinting ialah pertama domain name iaitu URL seperti website, company, lepas tu IP address, employee information, phone number dan job information. Tools yang digunakan ialah Nmap. Apakah itu Nmap? Nmap ialah satu tools yang digunakan untuk kita untuk scan their target network and indirect hacker will obtain the desired information. Dia akan scan untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada target. Okey, antara maklumat yang dicari ialah device yang running dekat setiap sistem, satu host yang discovery host that are available and finding over port seperti siapa yang saya tadi. Cara-cara untuk guna Nmap ada 5. Yang pertama kita kena install Nmap. Yang kedua kita akan open command line sebab Nmap akan run pada command line untuk setiap PC dan juga laptop. Yang ketiga run a scan of your target spot. Maksudnya kita akan scan kita punya target dekat command line tu. Lepas tu run a modified scan dan last sekali output the scan itself. Output the scan itself ialah maklumat yang kita nak daripada scan yang telah kita scan oleh masa tu keluar. Seterusnya, hacking metodologi yang seterusnya, yang kedua ialah scanning. Selepas kita melakukan reconnaissance, kita akan melakukan scanning. Apakah itu scanning? Scanning ialah this will make it easy to hacker to find important data information with certain range of IP address. Maksudnya kat sini ialah dia akan mencari maklumat dengan lebih dalam kepada mangsa tersebut. Antara benda yang boleh mereka scan atau hacker scan ialah identify the indirect host, identify the direct host, discover OS and the strict architecture, maksudnya dia akan tahu apakah operating system yang digunakan oleh mangsa tersebut, dan identify vulnerability and threat on the network. Dia akan mencari kelemahan-kelemahan yang boleh dia manfaatkan untuk masuk ke dalam sistem mangsa atau sistem network mangsa tersebut. Terdapat 3 jenis scan yang ada. Yang pertama ialah port scanning. Port scanning ialah hacker will scan the target obtain information such as port live system and various service running on the host. Maksudnya apa servis-servis yang berjalan dekat host tersebut dan port-port yang terbuka. Vulnerability scanning ialah hacker akan scan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem tersebut dan akan mengambil manfaat daripada tersebut. Network mapping. Network mapping ialah seorang hacker akan find a topology yang network untuk sebuah sistem mangsa ataupun mangsa tersebut dengan cari firewall, router, host information.
Dan daripada benda-benda itu dia akan draw network diagram yang akan memudahkan untuk hacker masuk ke dalam sistem tersebut. Tools yang digunakan untuk scanning ialah Wireshark. Wireshark ni apa? Wireshark ni ialah satu tools yang digunakan untuk kita lihat trafik dalam setiap sistem ataupun yang hacker sistem tersebut lah. Okay, hacker can see network traffic running on our system and able to conversation between communication host. Maksudnya kat sini dia akan boleh lihat communication antara dua host. Cara untuk kita guna Wireshark, pertama sekali kita akan install Wireshark. Kedua, open internet browser. Dan seterusnya, clean your browser cache. Open Wireshark. Click on capture interface, pop-up window will show up. Nombor 6, click the start button to start capture traffic via their interface. Untuk kita mulakan kita punya scan, kita perlu tekan button start, visit the URL and go back to the Wireshark screen, press CTRL-E and stop capturing sebab traffic agak akan sibuk, so kita akan stop the capturing. After last kali kita akan save the capture traffic, kita akan stop and save the capture traffic. Okay, yang ketiga setelah kita lakukan recognizing dan scanning, yang ketiga ialah gain access. Ini adalah fasa ketiga dalam hacking methodology. Gain access ialah after the hacker successfully enter a system network, dia akan increase his privilege to administrator level. Maksudnya kat sini dia akan menaikkan hak dia kepada administrator level. Maksudnya tahap tertinggi untuk setiap sistem tersebut. Dan apa yang hacker akan buat, dia akan install the required application or hide or modify data. Maksudnya setelah dia dapat hak yang mutlak, dia boleh install apa-apa application yang dia nak dan modify data serta sorotkan data. Tapi macam mana hacker masuk dalam sistem tersebut? Hacker akan gunakan bermacam cara, antaranya ialah spoofing attack. Spoofing attack ada banyak, antaranya ialah email spoofing, website spoofing dan text message spoofing. Lepas tu macam mana spoofing berlaku? Sebagai contoh, hacker akan menghantar fake email from ABC company kepada employee ataupun kepada customer yang membuatkan customer yang mengatakan tentang masalah seperti the purchase of credit card customer has never done ataupun apa-apa yang berkaitan dengan employee, supaya employee tersebut dia akan sertakan link dalam email tersebut supaya dia akan masuk dalam link dan beri username, password. Dengan itu dia akan dapatlah masuk ke dalam, hacker akan dapat senang masuk ke dalam website sebab dia dah tahu maklumat rahsia daripada customer ataupun employee. Lepas tu, tools yang digunakan untuk generate access ialah Rainbow Crack. Rainbow Crack ni ialah satu tools yang digunakan untuk generate rainbow table to use in cracking password. Maksudnya dia akan guna Rainbow Crack ni untuk kita, Rainbow Crack ni dia akan bagi possibility password yang tu dia akan cuba untuk cracking password. Cara nak gunanya ialah download and install Rainbow Crack, generate Rainbow Crack atau Rainbow table and start crack with it. Dan dia akan dapatkan password. Setelah kita dapat password tentang masa, kita bolehlah meningkatkan hak kita. Hacker akan meningkatkan hak dia kepada administrator level. Seterusnya yang keempat ialah maintaining access. Ini adalah fasa keempat di mana maintaining access ialah seorang hacker akan mengekalkan aksesnya ke dalam sebuah sistem sehingga apa yang ingin dicapainya tercapai, hasrat dia tu tercapai, mission, kira macam mission dia complete lah. The hacker will use Trojan horse and other malicious file. Okay. Tools yang digunakan untuk maintain access ialah Trojan horse. Trojan horse terdapat 3 jenis Trojan horse, iaitu backdoor, exploit dengan Trojan bank. Backdoor ini ialah given hacker the right to control the computer. Maksudnya kat sini, backdoor ialah dia memberi hak kepada seorang hacker untuk mengawal sistem atau mengawal komputer tersebut dengan sepenuhnya. Iaitu exploit pula, hacker akan curi data daripada komputer tersebut dan dia akan gunakan untuk manfaat hacker tersebut lah. Yang terakhir ialah Trojan Banker. Trojan Banker adalah sangat paling bahaya kerana hacker dapat mengetahui personal information tentang bank
maklumat bank mangsa atau maklumat bank syarikat ini bukan menyebabkan kerugian kos yang sangat tinggi. Cara nak gunakan Trojan Horse, there is no guide way to use a general public. Tak ada cara yang ditunjukkan dan yang didedahkan kepada publik sebab Trojan Horse adalah tools yang menyalahi undang-undang. Jika digunakan, kita boleh diambil tindakan. Okey, yang terakhir, hacking metodologi yang terakhir iaitu clear track. Clear track, kita tahu tiada siapa yang nak, kalau pencuri tak ada siapa nak kantoi kan. So clear track ni ialah di mana hacker menghilangkan jejak-jejaknya agar tidak ditangkap oleh pihak berkuasa lah. Antara perkara yang dicleankan ialah clearing send email, clearing service log, temp file and move. It also include change register value, and lepas tu hacker akan uninstall all the application he used to delete all the faulty code. Maksudnya dia akan cleankan semuanya termasuk server log lah. Tools yang digunakan ialah clearlog.exe. Clearlogs ni akan clean all the security log and run in file supaya benda ni akan menghilangkan jejak hacker tersebut dan menyebabkan dia selamat lah. Cara untuk menggunakan clearlog ialah first kali download and install clearlog.exe. Lepas tu kita akan wait to the next instruction. When you finish installing, dan akhir sekali the tool will automatically clean log in your computer. Sebagai conclusionnya ialah cyber security ni adalah sangat penting dalam sebuah company. Jika ABC company tidak mengambil berat tentang security ni, dia akan menyebabkan banyak masalah yang akan timbul seperti exploit, casing, loss of data, financial loss and curse loss of the company. Ini akan menyebabkan kerugian sangat besar kepada kami. Dan sebagai kesimpulan saya, ABC company need to improve system security so that above problem takkan berlaku lagi. Saya rasa sampai situ saya video saya. Sekian, terima kasih.